Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa wa zar'a bar'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' ومن شر ما يعرج فيها ومن شر الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارق يطرق بخير يا رحمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافيتنا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan seluruh barisan ahli jawatankuasa masjid, pegawai syarak masjid, tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Hisya, seluruh muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dapat diketemukan lagi di rumah Allah yang barakah ini, di masjid ini. Allah memberi kita hidayah dan taufiknya untuk istiqamah datang ke masjid dan melazimi kuliah-kuliah ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkatan menjadi amal soleh kita dan beri pahala yang sangat besar insya-Allah. Kita masih lagi bersama-sama mensyarahkan kitab, iaitu kitab Waqiyatul Insan minal Jin Wasyaiton, iaitu perisai kebal untuk menangkis kejahatan jin dan syaitan. Baiklah, kita masih lagi di bawah tajuk kan, makhluk jin itu bolehkah berubah bentuk? Makhluk jin boleh berubah bentuk kepada bentuk yang lain, ya. Adakah makhluk jin itu boleh berubah bentuk kepada bentuk yang lain? Jadi sebelum ini kita telah membacakan satu hadis, ya. Hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, ya. Di mana hadis itu berbunyi, tidak ada seorang pun yang boleh mengubah rupa bentuk kejadian yang asal sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepadanya. Ya, maksudnya tidak ada siapa pun yang boleh berubah bentuk kejadian yang asal, tidak kiralah sama ada dia manusia atau dia jin sekalipun. Cuma yang mampu ialah melakukan sihir sebagaimana puak-puak sihir di kalangan kamu. Maksudnya merubah kepada bentuk lain itu sebenarnya sihir, itu pukauan mata. Kita telah tersihir di atas kesilapan mata kita, ketakjuban mata kita melihat benda yang lain kepada bentuk lain, ya. Oleh itu, apabila kamu melihat rupa bentuk tersebut, iaitu hantu puaka tersebut, hendaklah kamu melaungkan azan. Ini hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, hadis mauquf dari sahabat. Dan hadis ini dikuatkan lagi sebagaimana satu hadis yang jalur daripada Ibnu Abi Ad-Dunya melalui Jabir radhiyallahu anhu yang pernah berkata, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya berhubung hantu puaka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, hum sihratul jin. Mereka itu adalah tukang-tukang sihir dari kalangan jin. Maksudnya jin ini dia menjampi tuan-tuan,
Kalau dia tidak menjampi, dia tidak boleh berubah kepada bentuk yang lain. Maksudnya ada kalangan-kalangan tukang-tukang sihir daripada bangsa-bangsa jin. Ini kefahaman yang kita kena ambil tahu. Ya. Jadi kadang-kadang kita ni, kalangan masyarakat Melayu, kita kadang-kadang boleh melihat hantu, kan? Hantu ini bukan zaman kita saja. Pada zaman masyarakat Arab, masa zaman Rasulullah SAW, mereka pun percaya kepada hantu. Jadi jin-jin yang berubah kepada bentuk lain ini sebenarnya dia menjampi dengan bacaan, dengan kalimat-kalimat tertentu, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada pandangan kita dia telah berubah kepada bentuk yang lain. Ya. Baik. Kita masuk kepada muka surat yang ke-54, ya. 54, hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ya. Perenggan daripada atas yang nombor 2, dan hal ini tidak menafikan dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya berhubung hadis Jabir radhiyallahu anhu yang menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada penyakit iaitu yang berjangkit, tidak ada sialnya burung yang terbang, dan tidak ada hantu puaka yang mampu menyesatkan seseorang. Jadi hadis ini kalau kita syarahkan mengikut pandangan Syekh Abdul Fattah Abul Guddah, katanya tidak ada penyakit yang berjangkit itu maksudnya, ya, janganlah orang yang sakit pergi kepada orang yang sihat. Maksud kata Nabi tidak ada penyakit yang berjangkit itu maksudnya dia tidak akan berjangkit sekiranya orang yang sihat dia tidak ketemu dengan orang yang sakit. Jadi maksudnya di sini Nabi perintahkan kita, iaitu mengajar kita supaya kita ini menjaga kesihatan. Sebab itu kita pernah baca satu hadis di mana Umar Al-Khattab dia tahu ada satu tempat itu ada ta'un, maka dia tak masuk ke tempat itu sebab mengelakkan diri daripada berlakunya berjangkitnya penyakit ta'un itu kepada dia. Dan penyakit ini kalau kita belajar dari sudut saintifik, Allah mengajar kita dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Hijri, wa kulu washrabu wa la tusyriku. Makan dan minumlah, jangan melampaui batas. Maksudnya Allah perintahkan kita supaya makan ini jangan berlebih-lebihan. Sebab bila berlebih-lebihan akan mudarat. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Hijri, ya ayuhan nas wa kulu mimma fil ard halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada kat muka bumi ini yang halalan dan thayyiban. Maksud yang halal lagi thayyib. Bukan sekadar ambil yang halal tapi ambil yang baik. Ini perintah menjaga kesihatan. Perintah Allah mengajar kita bukan sekadar ambil yang halal tapi ambil yang baik. Makanan yang baik, makanan yang berkhasiat. Jadi bila kita ambil makanan yang berkhasiat, potensi untuk kita sakit tu dapat dielakkan. Dapat dielakkan. Itu dari sudut kesihatan. Kalau dari sudut penguasaan syaitan, nak mengelakkan kita dari penyakit, diganggu jin syaitan, maka kita kena menjaga keimanan kita. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbikum yatawakkalun. Surah An-Nahl ayat yang ke-99. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kuasa, daya upaya menguasai orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya kalau kita lihat orang lain terkena gangguan jin syaitan, kalau kita lihat kadang-kadang orang kena astria dan sebagainya, orang yang kena gangguan jin syaitan itu tidak akan kena kepada kita. Tak berjangkitlah kat kita. Kebanyakan orang Melayu ni bila dia lihat orang kena gangguan jin syaitan, kerasukan dan sebagainya, dia akan takut. Dia takut orang yang kena kerasukan itu akan kenalah kat kita. Itu satu kefahaman yang salah. Yang penting keimanan itu sebagai benteng kepada kita daripada dia diganggu jin syaitan. Dan tidak ada sialnya burung hantu. Zaman jahiliah dulu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab pun percaya ada kesialan pada burung-burung yang terbang. Orang Melayu pun sampai sekarang pun percaya bila ada burung gagak datang, bila ada burung hantu menandakan ada kesialan lah pada tempat itu, mungkin akan berlaku kematian. Ini satu ramalan yang salah. Sebab burung itu, binatang itu tidak membawa kesialan. Ini
satu pemikiran yang salah. Kan kita percaya dengan bunyi cicak. Binatang seperti cicak, bunyi cicak. Tu ada sesuatu lah tu. Salah. Kita mentafsirkan sesuatu itu salah. Tidak ada kesialan pada binatang-binatang tersebut. Nabi nyatakan di sini. Itu satu kepercayaan yang sangat salah. Dan tidak ada hantu puaka. Jadi kita baca hujah di sini, di bawah ni. Hadis tersebut sebenarnya tidaklah menafikan wujudnya makhluk yang bernama hantu puaka. Maksudnya, bukanlah menafikan hantu puaka itu tidak wujud. Memang ada. Hantu itu memang ada. Iaitu hantu itu adalah daripada kalangan jin sihir. Bila sebut hantu puaka ini, adalah kalangan jin sihir. Sebagaimana sabda Nabi tadi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, iaitu hantu puaka itu adalah kalangan jin sihir. Tetapi apa yang dinafikan di sini ialah cara apa yang dianggap oleh segolongan Arab bahawa hantu puaka itu mampu menyesatkan manusia. Itu yang dibahaskan di sini. Maksudnya hantu puaka itu ada, iaitu daripada kalangan jin sihir. Jin sihir yang membacakan jampi dan mereka mengubah kepada bentuk yang lain. Tetapi hujahnya di sini, hantu puaka itu, jin sihir itu, dia tidak boleh mampu menyesatkan manusia. Melainkan sekiranya manusia itu berlaku kerosakan iman pada dirinya. Jin syaitan itu boleh menyesatkan manusia sekiranya manusia itu, dia itu ada kerosakan iman pada dirinya dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'su an dzikrir rahmah linaqai lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Surah Zuruf ayat 36. Sesiapa yang engkar perintah Allah, Al-Quranul Karim, akan aku adakan bagi dia. Allah adakan bagi dia syaitan sebagai korin. Korin apa? Sebagai pendamping dia sepanjang hidup dia. Sebagai teman rapat kepada dia. Ini dalil Al-Quran. Jadi maksud itu, melanggar perintah Allah merujuk kepada iaitu melaku perkara-perkara haram, perkara-perkara kemungkaran yang menyebabkan kerosakan iman. Jadi iman itu sebagai benteng. Ya. Okey, dalam takrifan erti sesat, ya, peringkat seterusnya. Dalam mentakrifkan erti sesat dalam hadis tersebut, Imam An-Nawawi telah berkata, menurut jumhur ulama, segolongan Arab telah mendakwa bahawa hantu puaka tinggal di padang pasir, iaitu padang pasir atau tanah yang lapang, yang luas. Sebagaimana yang telah kita syarahkan sebelum ni. Nabi SAW bersama dengan Abdullah bin Mas'ud telah pergi ke satu kawasan di sepadan Iraq, di padang pasir, berdakwah di sana. Nabi pesan dengan Abdullah bin Mas'ud, jangan keluar daripada bulatan yang Nabi buat di padang pasir itu. Nabi ambil kayu, buat bulatan macam tu, kau duduk dalam ni. Sebab nanti akan datang kalangan jin. Kalau dia keluar daripada situ, kemungkinan dia akan dirasuk, diganggu. Jadi maksudnya, menurut jumhur ulama, segolongan Arab telah mendakwa bahawa hantu puaka tinggal di padang pasir. Ia adalah sejenis makhluk dari makhluk syaitan. Ini merujuk kepada jin sihir. Ya. Ia boleh mengusik manusia dengan memperlihat dirinya dengan rupa bentuk puaka. Maksudnya bentuk yang mengerikan. Kalau kita Melayu ni macam-macam bentuk lah orang nampak. Tak ada kepala lah. Bentuk hantu yang besar lah, makhluk yang sangat besar, berbulu lah, yang mengerikan, yang menakutkan, hantu pucung lah. Ya? Maksudnya hantu puaka ni dengan wajah yang mengerikan. Dengan keadaan yang menggerunkan itu, ia boleh menyebabkan manusia tersesat jalan ataupun lantaran ketakutan ketika melarikan diri dengan tidak tentu arah dan akhirnya boleh mati terbunuh. Maksudnya, bila seseorang manusia itu telah disihir oleh jin tersebut, jin itu menyihir manusia tersebut sehingga pandangan mata dia melihat sesuatu bentuk yang lain, dia mendatangkan rasa takut.
takut dan akhirnya mungkin dia akan lari. Nak larilah pada makhluk tersebut. Terlampau takut. Dalam keadaan tak sedar, dia berada di bangunan yang tingkat 4, lari terjun ke bawah, mati. Sebagaimana saya pernah merawat satu tempat, di mana budak ini dia hilang. Malam dia tidur. Besok pagi mak dia bangun tengok tak ada dah anak ni. Rupanya dia berjalan dalam tidur. Dibawa jin itu ke satu tempat, itu di kawasan kelapa sawit. Dia ada kat situ. Bagaimana dia telah dikuasai jin. Maksudnya orang yang diganggu jin ini, disihir ini, dia sampaikan terlampau takut, kadang-kadang boleh dibawa. Kalau jin itu bawa, berjaya masuk dalam diri dia. Tapi kalau kita lihat dari sudut perubatan ruqyah, orang yang boleh melihat hantu-hantu puaka, makhluk-makhluk yang mengerikan ini, sebenarnya itu adalah tanda-tanda dia telah terkena sihir pandangan. Sihir pandangan mata. Sihir pandangan mata. Orang yang boleh melihat hantu-hantu yang mengerikan ini. Dan sebenarnya yang dia lihat itu adalah jin yang berada dalam dirinya. Maksud jin itu telah berjaya menguasai dia. Jin itu berjaya menguasai dia. Tanda-tanda orang yang di dalam diri dia ada jin, iaitu mereka boleh lihat makhluk-makhluk yang mengerikan ni, yang dikatakan hantu ini. Seperti baru-baru ni saya pernah merawat di satu tempat, di mana orang ni dia selalu melihat makhluk-makhluk yang mengerikan. Dia kata dia nampak hantu, nampak pocong, dia kata. Kadang-kadang tak ada kepala. Jadi dia lihat kadang-kadang di pejabat, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang semasa nak berjalan ke tempat kerja, nampak ke kawasan hutan, dia nampak. Jadi dia takut. Sampaikan kadang-kadang dia bawa kenderaan tu sangat laju. Tapi tak aksiden lah, nasib baik tak aksiden. Kan? Saya kata, itu tanda-tanda kemungkinan tuan telah dikuasai oleh makhluk tersebut, kemungkinan ada dalam diri. Kita cek dengan terapi ruqyah, di mana kebenaran dia. Di mana kebenaran dia? Sebab dia nampak, orang lain tak nampak. Bila kita cek dengan terapi Al-Quran, bila dia mendengar ayat Al-Quran, kita niatkan untuk menjampi dia, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala berlakulah kerasukan. Berlakulah dialog. Dan kita tanya, makhluk yang dia nampak itu makhluk yang berada dalam dirinya. Maksudnya dia telah tersihirlah. Siapa yang menyihir dia? Jin yang menyihirkan dia. Dia ada dua situasi. Kadang-kadang jin itu menyihirkan dia, dia masuk dalam badan. Kadang-kadang dia menyihirkan manusia itu, dia tidak berada dalam badan manusia. Dia berada pada pandangan di luar saja. Dan penyakit ain itu dinamakan tipuan pandangan mata. Ain ni apa yang dia nampak, di atas ketakjuban yang dia nampak, akhirnya dia boleh menyebabkan dia hilang pertimbangan akal. Ain ni macam orang tengok aksiden, kepala putus, badan hancur, dia nampak. Disebabkan dia rasa terlampau gerun, terlampau takjub, terlampau takut, dia boleh menggigil. Ataupun dia boleh lari. Nak lari daripada situasi itu sebab terlampau takut. Bila lari, tersandung batu, jatuh. Tengok. Itu pun seperti macam sihir juga. Melihat satu benda yang takjub. Satu benda yang takjub. Kita sambung lagi. Ia boleh mengusir manusia dengan memperlihatkan dirinya dengan rupa bentuk puaka. Itu jin sihir lah. Dengan keadaan yang menggerunkan itu, ia boleh menyebabkan manusia tersesat jalan lantaran ketakutan ketika melarikan diri dengan tidak tentu arah, dan akhirnya boleh mati terbunuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membatalkan pendapat tersebut dengan hadis tadi. Maksudnya hadis tadi nak bagi tahu jin sihir ni memang ada, boleh berubah bentuk, tetapi dia tidak boleh menyesatkan manusia. Maksudnya tidak boleh menyesatkan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini bila kita cerita tentang sihir,
Jin sihir ini kita mendatangkan bukti daripada Al-Quran, daripada hadis. Bukti daripada Al-Quran mengatakan bahawa sihir itu memang benar. Dia mengubah pandangan manusia itu macam benar. Kita nampak tiang tapi nampak macam orang. Nampak pokok bunga tapi nampak macam hantu. Contoh macam tu. Dia mengubah pandangan sihirnya. Bagaimana berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-115 hingga 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabu wa hum waja'u bisihrin azim. Wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa iza hiya talqafu ma yafikun wa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun faghlibu hunalika wanqalabu sagirin wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Maksudnya, ahli-ahli sihir berkata, ini ahli-ahli sihir Fir'aun pada zaman Fir'aun. Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu atau kami yang akan melemparkan? Ya, ahli-ahli sihir pada zaman Fir'aun tu, dia tanya dengan Nabi Musa, kaukah nak melemparkan tongkat engkau? Atau kami yang nak melemparkan tali dan tongkat kami? Dia tanya dulu. Ya? Nak menunjukkan mereka ni hebat nak lawan Nabi Musa alaihi salam. Maka Musa menjawab, lemparkanlah lebih dulu. Nabi Musa suruh kau lemparlah dulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka telah memukau mata orang. Tengok. Ahli sihir tu, dia melempar apa? Dia melempar tali. Tali dan tongkat-tongkat mereka itu. Dia telah memukaukan mata orang dan menjadikan orang banyak dan menjadikan orang-orang yang banyak itu takut serta mereka mendatangkan sihir yang sangat besar. Bila dia lempar je tali dan tongkat-tongkat itu, maka Musa alaihissalam dan orang yang berada di situ melihat tali-tali dan tongkat-tongkat tukang sihir itu berubah menjadi seperti ular. Berubah seperti ular pada pandangan mereka, tapi sebenarnya adalah tali. Kita nampak macam ular bergerak-gerak macam tu. Nabi Musa pun nampak macam tu, tetapi Allah telah menyelamatkan Musa. Allah telah menyelamatkan Musa alaihi wasallam. Serta mereka mendatangkan sihir yang sangat besar yang menakjubkan, dan kami wahyukan kepada Musa. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihissalam, lemparkanlah tongkatmu itu. Lemparkanlah tongkatmu itu. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa saja yang mereka pukaukan. Dan bila Nabi Musa melempar saja tongkat Nabi Musa benar-benar menjadi ular yang sangat besar dan menelan tali-tali dan tongkat-tongkat tukang sihir tadi. Terus itulah, kerana itulah nyata dan benar, batallah yang selalu mereka kerjakan. Maksudnya Allah membatalkan sihir-sihir nak menunjukkan kebenaran di atas yang mereka buat itu adalah pukauan dan sihir semata. Dan maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina, dan ahli-ahli sihir itu serta-merta menyarapkan diri dengan bersujud. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Ahli-ahli sihir itu serta-merta menyarapkan diri mereka dengan bersujud. Mereka berkata, qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Tuhan Harun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Kenapa tiba-tiba ahli sihir ni tiba-tiba dia terus jadi insaf dan bertaubat terus. Terus beriman. Pada masa tu terus beriman terus. Terus mengucap 2 kalimah syahadat. Beriman terus. Terus beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Kerana mereka ini tukang-tukang sihir. Dia tahu yang mereka buat itu sebenarnya sihir. Tali itu bergerak-gerak seperti ular tetapi bukan ular. Sihir. Mereka tahu. Dan bila dia lihat tongkat Nabi Musa menelan tali-tali mereka, itu bukan sihir. Itu benar-benar satu kuasa mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana itulah mukjizat Nabi, iaitu nak mengalahkan musuh-musuh para Nabi dan Rasul. Mukjizat ini diberikan kepada Nabi dan Rasul untuk mengalahkan musuh-musuh Allah. Dan menghinakan musuh-musuh Allah. Jadi mereka tahu ini bukan sihir. Benar-benar tongkat itu menjadi ular, menjadi ular. Dan kita pun dah tahu, ulama sepakat mengatakan, ulama sepakat mengatakan sihir itu dari sudut istilah syarak, dari sudut tarifan yang sangat tepat, sihir itu ialah bermaksud persepakatan erat di antara si tukang sihir dengan syaitan, iaitu dengan jin. Bila kata sihir saja, maksudnya manusia itu dia bersepakat dengan jin, syaitan, jin-jin sihir. Macam mana dia bersepakat? Yang mensyaratkan tukang sihir tersebut agar melakukan perbuatan haram dan syirik. Maksudnya manusia yang nak menjadi tukang sihir, dia melakukan perbuatan haram dan syirik, perkara-perkara mungkar, maka dia menyerahkan segala bentuk ketaatan kepada syaitan tersebut, maka syaitan itu, jin itu akan memberi apa yang manusia itu hajati. Maksudnya sihir ini ada kaitan manusia dengan jin. Jadi manusia yang boleh melakukan sihir, macam kita lihat macam-macam ilmu yang ada pada manusia ini, yang dipelajari, itu sebenarnya ilmu-ilmu sihir. Dan kita nak syarahkan di sini juga untuk bagi kefahaman kepada tuan-tuan untuk membezakan antara sihir, mukjizat dan juga karamah. Kadang-kadang kita tak boleh beza. Kadang-kadang perkara yang kita lihat, perkara yang kita iktiraf itu sebenarnya sihir, tapi kita kata dia karamah. Kan? Kita ambil pandangan ulama. Pandangan ulama ni dalam kitab As-Sarimul Batar fil Tasdi li Syahratil As-Sarari. Ini kitab Syekh Wahid juga, senjata tajam untuk menangkis sihir dan ilmu hitam. Ini kitab dia. Okey. Syekh Wahid ada masukkan pandangan ulama tentang perbezaan di antara sihir, karamah dan juga mukjizat. Menurut pandangan ulama Al-Mazari rahimahullah ta'ala, Al-Mazari ini ialah nama sebenarnya Muhammad bin Ali bin Umar At-Tamimi Al-Mazari Al-Maliki. Ini ulama daripada Tunisia. Dia ulama dari Tunisia, merupakan ulama besar, fiqh dan juga pakar hadis, ulama hadis yang meninggal pada umur 80 tahun dan dia bermazhab Maliki. Apa kata ulama ni? Perbezaan di antara sihir, mukjizat dan karamah ialah sihir itu berlaku melalui beberapa proses penggunaan ucapan serta perbuatan. Maksud sihir iaitu dia boleh berlaku melalui proses penggunaan ucapan dan perbuatan tertentu. Maksud sihir ini dipelajari. Dia dipelajari. Kita lihat sekarang ni macam mana sihir boleh berlaku. Contoh ucapan-ucapan, kita nak menjadi seorang kan itu mungkin nak jadi kebal. Dia ada amalan-amalan dia. Dia ada bacaan-bacaan dia. Kalau ada ucapan sihir yang tak ada kaitan dengan Al-Quran, mereka menggunakan jampi-jampi serapah mentera, kadang menggunakan nama-nama gunung, nama-nama Bambang, sebut nama Bambang. Kita Peramli banyak pakai Mambang. Kan?
Itu sihir tu. Tapi kita buat macam lawak dalam filem. Kan, memang kuning, memang hijau. Aku tahu asal usulmu. Itu merujuk kepada sihir. Kadang-kadang dia menyebut asal usul. Ada pantun-pantun. Tapi ada juga yang dikaitkan dengan Al-Quran. Dengan ayat zikir-zikir tertentu. Dipelajari. Biasanya orang yang berzihir ini dengan ayat Quran, biasanya dia membacakan ayat-ayat tertentu, disambung-sambungkan ayat tersebut. Lepas tu diberikan fadilat-fadilat tertentu. Diberikan fadilat-fadilat dia. Kau baca ayat ni, ayat ni, ayat ni, ni fadilat dia. Dan fadilat tu padahal tidak ada pun datang daripada Nabi SAW. Kau baca ayat ni, diamalkan selama tempoh tertentu, nanti insya-Allah jadi kebal. Tengok. Kau baca ayat ini dengan zikir-zikir ini, kadang-kadang lafaz-lafaz zikir yang Nabi tak pernah sebut pun lafaz demikian. Diberikan dengan fadilat-fadilat tertentu, kau baca gini-gini ayat ni, maka muka boleh menjadi cantik. Wujud pada sihir. Sebab itu tuan-tuan, kita nak beramal ni sangat-sangat berhati-hati. Nak selamat, tuan-tuan beramallah bagaimana amalan Rasulullah SAW. Nak berzikir, nak buat amalan zikir-zikir, sebutlah macam mana zikir Nabi SAW. Sebab Nabi SAW dah tegaskan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairu huda Muhammad SAW wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Sebaik-baik perkataan Al-Quranul Karim. Sebaik-baik jalan, ikutan itu jalan Nabi Muhammad SAW. Itu jalan yang paling terbaik. Maksudnya segala amalannya, cara ibadahnya, cara pemikirannya, cara kepercayaannya. Seburuk-buruk perkara, iaitu perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Dan setiap perkara baru yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Itu hadis Imam Muslim. Sebab itu perkara bid'ah ini perkara baru yang diada-adakan. Cuma nak mengklasifikasikan, nak kategorikan dia itu bid'ah hasanah atau dalalah, kita kena berguru. Kena ikut pandangan ulama. Tapi setakat tuan-tuan nak selamat, ikutlah cara sunnah. Kita sekarang ni dah masuk zaman khilaf. Macam-macam zikir dah ada. Ada yang Nabi tak pernah lafazkan pun zikir tu pun dah ada. Bergaduh-gaduh orang dengan lafaz-lafaz tersebut. Kan? Kadang-kadang meletakkan fadilat-fadilat tertentu. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi sangat menyarankan untuk selamat daripada gangguan jin syaitan ini, kita berpegang kepada sunnah. Sebab kita takut kita buat satu amalan baru, meletakkan fadilat-fadilat tertentu yang Nabi tak pernah cakap, kita takut kita berbohong atas nama Nabi. Sebab itu kalau ada orang bagi amalan-amalan kepada kita, kena siasat mana asal usul dia. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesiapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka sediakan tempatnya di neraka. Jadi orang yang melakukan sihir ni biasanya dia belajar. Sebab tu amalan-amalan ini patutnya, amalan ini sebagaimana saya cakap, dia punya hatinya mestilah untuk mohon keampunan Allah. Kita buat amalan mohon rahmat Allah. Kita buat amalan ni mohon perlindungan kepada Allah. Kita mohon kesejahteraan, mohon kebahagiaan, minta ke Allah. Tapi bukannya nak buat amalan untuk menjadi orang ajaib. Ada orang buat amalan nak jadi orang hebat, nak jadi orang mistik, nak jadi orang ajaib. Ini menjurus kepada sihir. Adapun kata Al-Mazari lagi rahimahullah ta'ala, adapun karamat tidak memerlukan proses yang sedemikian. Karamah ini diberikan anugerah Allah kepada orang-orang soleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan kebiasaannya dia berlaku secara tidak langsung. Karamah ni tidak dipelajari, tuan-tuan. Karamah ni tidak dipelajari. Dan dia tak tahu pun dia ada karamah. Tak macam sihir. Sihir ni kalau kita datang jumpa dia,
Tuan saya sakit, saya dah tahulah. Boleh sembuhkan? Boleh, saya boleh sembuhkan awak. Macam Tuhan dia. Barang ni hilang kat sini. Dia tahu. Dia ada kehebatan luar biasa. Hari ni ada kat Rambau, besok ada dekat Seremban. Dia boleh hilang-hilang macam tu. Dia boleh buktikan kepada orang, tunjuk kepada orang. Ini tanda ciri-ciri sihir. Tapi karamah ni tak. Karamah ini dia datang sekali-sekali. Allah berikan kemuliaan kepada manusia-manusia yang Allah redai. Manusia-manusia yang beriman, yang beramal soleh. Antara ciri-ciri karamah, sebagaimana kita lihat, ya, kita baca sirah, karamah yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, pernah satu ketika pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ini, sungai Nil kering. Sungai Nil kering. Maka pada masa itu, orang-orang dekat Mesir ni, dia masih lagi ada kepercayaan. Maksudnya, dewa dekat sungai ni telah marah. Maka dia mintakan satu tebusan. Maka mereka mencadangkan supaya mengambil satu perempuan muda, dicampakkan ke dalam sungai Nil. Jadi, masa-masa tu, gubernur Mesir pada tu, iaitu Ammar bin Ash. Dia berjumpa dengan pemerintah Amirul Mukminin, Khalifah pada masa Sayyidina Umar Al-Khattab, tentang perbuatan mereka ini. Nak melakukan yang macam tadi. Nak buat ritual tu. Maka Umar Al-Khattab pun menulis satu surat daripada Khalifah. Dia tulis satu surat dan surat itu mengatakan ini daripada Amirul Mukminin. Dan ambil surat ni, kertas ni, balingkan ke dalam sungai Nil. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, air sungai Nil itu tiba-tiba datang dan akhirnya memenuhi dengan izin Allah. Ini karamah Sayyidina Umar. Dan antara lagi karamah Sayyidina Umar yang diriwayatkan, dalam perang dengan Parsi. Masa peperangan dalam Parsi, Sayyidina Umar Al-Khattab ada menghantar tentera untuk pergi ke Parsi. Iaitu dia menghantar satu rombongan, iaitu Sariyah bin Zanim. Satu kumpulan tentera. Tapi pada masa dia hantar tu, Umar tak ikut. Umar berada di Madinah. Jadi pada satu ketika, pada masa tentera Islam berada di Parsi, Umar pada masa itu tengah berkhutbah. Dan karamah Sayyidina Umar ini, dia melihat, dia boleh merasai tentera Islam hampir-hampir dikepung pada masa itu. Maka dia berteriak dalam khutbah tu. Dia kata dengan Sariyah, berlindunglah di sebalik gunung. Dan tentera Islam Sariyah bin Zanim ini yang berada di Parsi itu, dia boleh dengar suara Umar. Dia dengar suara Umar, maka dia memanggil tentera untuk berlindung di balik gunung dan tentera Islam selamat pada masa itu. Ini karamah Sayyidina Umar. Dan antara karamah-karamah lain lagi, yang ulama-ulama yang besar seperti Imam Syafi'i. Kita semua tahu Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Ya. Imam Syafi'i ini di mana pada umur 7 tahun boleh menghafal Al-Quran. Pada umur 13 tahun, dia boleh menghafal seluruh kitab Al-Muwatta'. Boleh menghafal seluruh kitab Muwatta'. Kitab Muwatta' dikatakan ada lebih dari 1000 hadis. Boleh menghafal Muwatta'. Ini karamah Imam Syafi'i. Dan dia boleh mengingati. Kalau dia melihat satu muka surat ke muka surat yang lain, dia boleh ingat muka surat tu dengan apa yang isi kandung ada dalam tu di dalam kepalanya. Sebiji macam tu. Ini karamah Imam Syafi'i. Allah memuliakan Imam Syafi'i. Ini karamah-karamah orang yang soleh. Jadi kita nak tahu perbezaan karamah ini, tengok dari sudut kesolehan orang itu, adakah dia itu bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Itu karamah. Manakala beza dengan mukjizat, mukjizat ini ialah dianugerahkan kepada para nabi dan rasul. Tak berlaku kepada kita. Tak berlaku kepada kita. Dan kemudian mukjizat ini adalah satu yang luar biasa, yang mencari adat kebiasaan. Maksudnya manusia memang tak boleh buat. Contoh nak membelah laut, sihir pun tak boleh buat. Ini satu kuasa yang sangat besar. Nabi Musa hentak tongkat terbelah laut. Itu mukjizat. Nak menewaskan orang-orang yang menentang Allah SWT, musuh-musuh Nabi. Nabi SAW, banyak mukjizat Nabi ni. Mukjizat Nabi SAW ni banyak. Nabi boleh membelah bulan. Sampaikan ada angkasawan naik ke atas, nampak kesan belahan tu. Nampak kesan belahan.
Nabi SAW boleh bercakap dengan pokok, ya, batang tamar yang sebelum ini dijadikan sebagai tempat dia berpijak semasa Nabi itu berkhutbah. Dan bila Nabi berada lagi satu tempat yang lain, tak pakai batang tamar ni dah. Nabi ni ada sahabat buat dia satu tempat pemijak yang baru. Dengar batang tamar ni menangis. Batang tamar menangis. Nabi bercakap dengan tamar ini, dan akhirnya Nabi kata dengan tamar ini, kamu ini akan jadi antara batang tamar yang berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diam dia. Bagaimana karamah Nabi SAW dalam kes peristiwa di perang Khandaq. Bukan karamah, mukjizat Nabi dalam perang Khandaq, mukjizat Nabi. Yang tadi mukjizat, tersasul saya. Mukjizat Nabi dalam perang Khandaq. Kalau tuan baca sirah perang Khandaq atau dinamakan perang Azab, di mana satu ketika Jabir, sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu, di mana dilihat Nabi ini dengan sahabat ini yang menggali parit itu dalam keadaan mereka ini rasa perut yang sangat lapar. Akhirnya Jabir berbincang dengan isteri dia, apa kata kita panggil Nabi ni makan di rumah kita. Adalah sedikit kambing kecil ni kita sembelih, kita panggil Nabi makan kat rumah kita. Dan ajaklah beberapa orang sahabat, isteri Jabir kata. Maka mereka pun sembelihlah kambing dan masaklah kambing tersebut, dan isteri dia kata dengan Jabir, pergi kepada Nabi bagi tahu. Jemputlah beberapa orang sahabat ke rumah kita untuk menjamu Nabi. Tetapi Nabi bila dengar macam tu, bila Jabir beritahu Nabi, Nabi pun bangun daripada parit tersebut, terus berteriak, wahai tentera-tentera Islam yang sedang menggali parit ni, Jabir pada hari ni nak baikkan duri. Macam itulah. Pada masa tu, tentera Islam, orang Islam yang menggali parit tu ada lebih kurang 1,000 orang. Jabir pun terkejut lah. Masya Allah. Kita target mungkin dalam 8 orang ke 10 orang dia nak makan kat rumah ni. Nabi pergi ajaklah semua sekali 1,000 orang. Jabir dah risau dah. Ya Rasulullah, makanan kami sikit saja. Periuk tu cukup untuk makan beberapa orang. Kalau diajaknya semua sahabat-sahabat ni memang tak cukup. Nabi kata dengan Jabir, jangan risau. Biarkan periuk itu terjerang di situ, jangan angkat. Nabi kata. Roti tu biar di situ, tepung tu jangan angkat, dan kau panggil tukang buat roti. Panggil. Pastikan jangan angkat. Dan semua sahabat datang. Bila Nabi sampai kat rumah Jabir, Nabi meludah sikit di makanan yang dimasak itu, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali dicedoknya makanan kambing tersebut tak habis-habis. Cedok tak habis, cedok tak habis, dapat makan habis semua. Ini mukjizat Nabi SAW. Mukjizat dan kemuliaan juga bagi Jabir radhiyallahu anhu. Sebab itu kita kadang-kadang kalau buat pendiri kahwin, jangan risau tuan. Cukup tak cukup, serah kat Tuhan. Saya baru ni anak kahwin kan. Bila tengok dah pukul 12 tengah hari, cukuplah hati juga merisau. Takut tak cukup dah ni. Ya Allah, dah makin ramai. Orang tak kona pun datang. Saya tengok macam tak jemput orang ni. Macam tak kona aja kan. Mungkin saudara-mara dia. Sebab dia mungkin kita jemput dia, dia pergi jemput orang lain. Dia wakilkan kita jemput. Jadi dia makin ramai. Pukul 12 tengah hari tu makin ramai datang. Saya kata, Allah, kalau tak cukup ni. Saya posan dengan kita kalau tak cukup, tuan masaklah nasi goreng ke apa kau. Buatlah pergi balik buat solat, berdoa kat Tuhan, ya Allah, kalau tak cukup ni malu ni. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Ada balance dah sikit lagi. Allah Maha Kuasa. Kan? Kita mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan orang-orang yang soleh. Jadi, ini pandangan-pandangan ulama tentang perbezaan antara sihir, karamah dan mukjizat. Dan kita ambil pandangan juga Ibnu Hajar Asqalani, ya, ataupun nama sebenarnya Al-Hafiz Shihabuddin Abu Fadal Ahmad bin Ali bin Muhammad. Dia ni, Ibnu Hajar Asqalani ni gelar sebagai Syekhul Islam. Lahir pada 773 Hijrah, iaitu dilahirkan di Kahirah, Mesir. Wafat pada 852 Hijrah dan merupakan ulama hadis dan bermazhab Syafi'i. Apa kata Ibnu Hajar Asqalani? Majoriti ulama masing-masing berpendapat sihir akan zahir. Sihir itu akan zahir
apabila ianya dipergunakan kepada orang-orang fasik. Kalau kita dengarlah orang kata dia ada karamah kan. Kita tengok orang tu macam mana. Amalan dia macam mana. Kefahaman dia macam mana. Kepercayaan dia macam mana. Kalau bertentangan dengan Quran dan hadis, itu bukan karamah. Itu cenderung kepada sihir. Boleh meramal-ramal, Nabi melarang meramal. Dia pula boleh meramal-ramal. Kadang-kadang mengharuskan tangkal azimat. Nabi larang kita menggunakan tangkal azimat. Kan? Tengok kepercayaan dan macam mana. Kalau bertentangan dengan Quran dan hadis, itu lebih menjurus kepada sihir. Ini pandangan ulama besar tentang iaitu karamah, mukjizat dan juga sihirnya. Sebab kita masuk bab sihir, jadi saya hujahkan. Ini kefahaman-kefahaman yang tuan kena yakini. Tuan kena yakin. Saya baru-baru ni ada satu orang lagi datang. Saya tak takat tempat dia mana. Baru lagi dalam 2-3 hari ni, saya rawat dia. Bila kita bacakan ru'yah, maka dia berlaku kerasukan lah. Lepas tu, saya cakap dengan dia, adik, kembalilah beriman kepada Allah dan tinggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, Ustaz, saya mengaji tak pernah tinggal. Dia kata, Ustaz, saya solat tak pernah tinggal. Saya sekarang ni dah rajin dah buat solat tahajud, buat qiyamulail. Kan, zikir tak pernah tinggal. Dia rasa di atas amal ibadah dia tu, kenapa masih kena lagi? Tapi tuan tengok tak? Tuan tahu tak apa yang saya lihat kepada budak ini? Dia adalah seorang perempuan. Tetapi dia punya wajahnya telah berubah. Dia ubah diri dia kepada lelaki. Tomboy lah. Pakai macam lelaki. Rambut pendek macam lelaki. Tak pakai tudung, baju sendat, pakai seluar jin. Walaupun dia dah baca Quran. Walaupun dia dah mengaji. Walaupun dia solat. Tapi ini mengubah satu perkara yang Allah tidak redai. Perempuan menjadi lelaki, lelaki menjadi perempuan. Ini perkara yang haram. Dia terus terang dia cakap dengan dia. Sebab itu dia masih lagi diganggu jin syaitan. Sebab itu bila ada perkara-perkara haram yang berlaku kepada diri manusia, dia tidak akan terlepas dengan syaitan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbikum yatawakkalun. Syaitan itu tidak boleh menguasai orang beriman. Dia rosaknya iman dia. Saya tegur dia terus terang macam tu. Tak ada nak selindung dah. Sebab nak tolong dia. Jadi, kefahaman-kefahaman yang kita belajar dalam kitab ini, walaupun tuan-tuan dah solat, dah mengaji, dah berzikir, tapi kepercayaan dia bertentangan dengan hadis dan juga ayat Al-Quran, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, tak boleh terlepas dengan syaitan. Jadi kita belajar ni, nak betulkan pemikiran kita. Baru boleh terlepas tuan. Baru boleh terlepas. Jadi kita buat rawatan Al-Quran sebagai seorang mu'alis macam saya ni, bukannya saya ni ada amalan-amalan khusus, bukan. Kefahaman dan kepercayaan. Dan kita sebagai perawat pula kena jadi orang soleh. Kena jadi orang soleh, beriman, beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buat benda salah, bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan semasa kita merawat orang itu, Allah turunkan bantuan. Bila orang tanya kita, Ustaz boleh ke sembuhkan saya? Ustaz boleh ke lepaskan saya dengan jin setan? Saya kata saya tak pasti. Tapi kita boleh cuba. InsyaAllah mudah-mudahan Allah tolong kita. Sebab kita tak pasti. Kita bantu doakan saja. Kan? Berbanding dengan ahli-ahli sihir. Asal tuan tanya je, dia dah tahu dah. Boleh sembuhnya. Kos RM1,000. RM500, RM1,500, RM6,000, RM4,000. Bagi garanti lagi. Kalau tuan jumpa orang-orang yang macam ni, minta warranty letter lah. Kalau tak sembuh kan, jumpa lagi sekali. Dia bayar dah banyak dah, RM1,000 dah. Tak elok juga. Kan? Macam kita sebagai perawat, kita tak bagi garanti. Mudah-mudahan sembuh. Dan kita ajar dia cara-cara untuk mendapat kesembuhan. InsyaAllah tuan. Saya rasa setakat tu hujah kita tentang bab sihir ini. Kita dapatlah ambil sedikit manfaat daripada hadis ini. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu datang saya. Saya minta maaf di atas keterampilan bahasa-bahasa saya. Dan kita sudahi kita punya kuliah kita dengan tasbih kifarah.
Subhanallah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.